Assalamualaikum. Cuba komen tuan-tuan. Melintang ke, menegak ke? Kalau ada yang boleh komen. Okey hari ni okey InsyaAllah Okey, kalau okey kita on lah InsyaAllah. Tayyib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مريضنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat, rakan ahli pengajian tafsir sekalian, alhamdulillah pagi ini kita akan teruskan bagi sesi yang ketiga, iaitu ayat 3 dan ayat 4 suratul Nisa. Ayat 3 berkaitan dengan poligami dan ayat 4 berkaitan dengan mahar. Okey, boleh bersedia untuk kita baca bersama tuan-tuan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, saya bacakan terjemahan ayat ketiga. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ketika kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat keempat. Dan berikanlah mas kahwin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Okay, Alhamdulillah, 2 ayat pagi ini kita cuba bincangkan, iaitu atas tema ayat ketiga tentang poligami, ayat kompak tentang mas kahwin, tentang mahar kepada si isteri. Okay, jadi kalau ikutkan buku yang photostat baru siap semalam ke ya, dan yang dah order adalah dalam 50 orang ya. Jadi pihak penganjur, admin, Ina, Ida, Rais, dia dah photostat dalam 80 set lah. Jadi tuan-tuan yang berhajat, mohon segeralah untuk hubungi admin, dan mungkin hari ni mereka akan post segeralah. Yang dekat doket tu datanglah ambil ya, hubungilah admin supaya tak payah post, ambil pakai by hand je lah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kalau ikutkan kitab terjemahan ya, tuan-tuan boleh rujuk nanti ya pada halaman 570 ya, muka surat 570 yang dah ada kitab ya. Ini kita akan bincangkan pada sesi yang ketiga ini, muka surat 570 tuan-tuan, yang berkaitan tentang poligami dan berkaitan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang mahar. Okay, ya, baik. Saya bacakan terus tuan-tuan dalam teks Arabnya. Cuma baru sempat tengok tafsir Imam Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi yang dikenal sebagai Tafsirul Maraghi, dan baru sampai tuan-tuan malam tadi tengok tafsir rujukan utama kita lah ya, iaitu tafsir Al-Bahrul Madid tuan-tuan ya. Maka ada kitab Bahrul Madid tuan-tuan juga memberikan input ilmu yang cukup bermanfaat seperti mana biasa ya. Saya baca semalam dan saya nak share dengan tuan-tuan, boleh ambil nota ni. Imam Ibn Ajibah dalam Bahrul Madid disebutkan bahawa Suratun Nisa ni surah Madaniyah yang kita dah tahu dah, turun di Madinah sebab Sayyidah Aisyah bernikah dengan Nabi SAW bulan Syawal tahun 1 Hijrah tuan-tuan. Ketika di Madinah barulah turun Suratun Nisa sepenuhnya. Cuma disebutkan jumlah huruf, dan siap pada jumlah huruf 16,000
300. Masya Allah, ada jumlah huruf dia 16,300. Jumlah kalimah perkataan 3745. Tuan-tuan rajin kira. Ini Imam Sa'labi kira. Tuan-tuan dan kandungannya fokus surah An-Nisa yang kita nak bincangkan 3-4 bulan ni insya-Allah. Tuan-tuan, memang tebal lah kan. Tak apalah, kita fokus satu surah ni sampai selesai. Yang telah saya sebutkan pada Isnin yang lalu, membabitkan 2 maqra' pada juzuk yang keempat, 8 maqra' pada juzuk yang kelima, full juzuk 5 surah An-Nisa, dan 2 maqra' yang berbaki pada juzuk yang keenam. 8 campur 4 berapa? 12 maqra' semuanya. Ya, tuan-tuan, 12 maqra' ni membabitkan satu juzuk setengah. Membabitkan juzuk 4, juzuk 5 dan juzuk 6. Okey. Kandungan dia kita akan pelajari, tuan-tuan, ada 6 maqasid. Okey. Jaga harta. Ni harta lah ni, anak yatim punya harta, jangan kau kapu. Semalam kita bincang harta anak yatim, kau jangan campur-campur adukkan dengan harta kau. Kan? Jaga keturunan. Yang ketiga, jaga badan. Kita punya fizikal ni pun kena jaga kesihatan lah. Yang keempat, yang paling asas, menjaga agama. Yang kelima, menjaga lisan. Jangan cakap sembarangan. Yang keenam, tuan-tuan, disebut juga menjaga iman. Ini 6 poin penting maqasid yang terdapat dalam surah An-Nisa mengikut Imam Ibnu Ajibah. Kan? Dan pada pengajian yang awal dulu tentang takwa, kenapa ittaqu rabbakum dan kemudian ittaqullah. Dan semalam kita bincangkan tentang pewasiat, penerima wasiat, pak saudara, sesiapa yang menjaga kebajikan anak yatim perlu bersifat jujur dan amanah supaya hak mereka itu terbela dan boleh diserahkan setelah mereka meningkat usia matang dan dewasa baligh, tuan-tuan. Tayyib, qala radhiyallahu an, kata Imam Ibnu Ajibah, menukilkan terlebih dahulu beberapa riwayat tentang, tuan-tuan, sebab turun ayat, sababun nuzul. Okey. Tuan-tuan, sebab turun ayat ini mengikut riwayat tuan-tuan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain daripada keduanya, tuan-tuan, daripada Sayyidina Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah ni anak saudara Sayyidah Aisyah. Sayyidina Urwah bin Zubair, tuan-tuan, pernah bertanya kepada makcik dia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma tentang ayat poligami ni. Tuan-tuan, maka jawapan Sayyidah Aisyah ialah, wahai anak buah dan ya bena ukhti, ayat ni berkisah tentang anak yatim yang dibolor oleh pakcik dia. Pakcik ini pula menggunakan harta si anak yatim tersebut. Anak yatim ni perempuan lah. Dan anak yatim ni pula cantik. Harta ada. Harta tu diwarisi daripada ayah dia. Tuan-tuan. Dan budak ni pula lawa. Dan menyebabkan si penjaga anak yatim ini berkenan nak kahwin dengan anak yang dijaganya itu. Anak yatim yang dia peliharanya. Tapi pula, tuan-tuan, jaga anak yatim, dia kapu duit budak tu, budak tu cantik, dia nak kahwin dengan budak tu, tuan-tuan, tak nak pula bayar mahar. Tuan-tuan, maka itulah menyebabkan, kata Sayyidah Aisyah, itu perkara yang tertegah mengikut syariat, dan ada batasan untuk kalau takutkan kita berkahwin dengan anak yatim itu menyebabkan kita mengambil hak harta dia, maka kahwinlah dengan orang lain, perempuan ramai. Itu satu riwayat, tuan-tuan. Okey, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, pula yang dilanjutkan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair, murid beliau di kalangan tabi'in, tuan-tuan, dan beberapa lagi lah tokoh tabi'in yang meriwayatkan cerita tentang poligami dan anak yatim ni, tuan-tuan, iaitu mereka ni, tuan-tuan, tidak begitu prihatin tentang hak anak yatim ni. Kan, dia kadang-kadang tu dia langgar je, dia main bedal dia harta. Itu satu sikap sebahagian masyarakat di zaman itu. Dan mereka ni, tuan-tuan, dalam bab perempuan pun, bab wanita pun, dia tukati dia nak kahwin. Kahwin tu boleh lah, tapi masalahnya ialah keadilan, isu keadilan. Kadang-kadang adil, kadang-kadang tak ada, dia main bedal dia, tuan-tuan. Tak ada adil pada isteri-isteri dia lah. Maka ketika mana, tuan-tuan, mereka berbicara tentang anak yatim, maka turunlah ayat wa atul yatama amwalahum. Semalam kita dah bincang, anak yatim kita hanya mengurus menjaga harta. Dia dah bijak, dia dah pandai, serahkan harta dia.
Kan, turun ayat itu sebagai respon kepada persoalan harta anak yatim. Ya, dan juga tuan-tuan berkait dengan ayat 2 semalam, ayat 3 yang kita baca pada pagi ini, iaitu orang yang bimbang, takut dia tak mampu berlaku adil kepada anak yatim tersebut. Maknanya apa? Maknanya kamu ni kena jaga dua benda. Jangan abaikan hak anak yatim seperti mana kamu jangan abaikan hak isteri kamu. Itu makna dia. Tuan-tuan itu makna ayat tu. Maksudnya jangan nikah lebih daripada satu. Kalau kau rasa-rasa tak mampu, cukuplah seorang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dikaitkan ayat poligami ni dikaitkan dengan tentang anak yatim? Kerana disebutkan dalam riwayat ini, riwayat Sayyidina Sa'id bin Jubair, perempuan ini macam anak yatim. Macam mana lah Ustaz? Perempuan macam anak yatim. Sebab wanita ni tuan, dia lemah. Ya, lemah. Tuan-tuan, dari sudut akal, dari sudut fizikal, dia lemah berbanding lelaki. Ya, tuan-tuan, kematangan, ketepatan dalam buat keputusan dan seumpamanya itu lebih kepada orang lelaki. Maka janganlah orang lelaki mengambil kesempatan pula di atas kelemahan bagi seorang wanita yang diumpamakan macam anak yatim. Walaupun dia mak apa ayah dah tuan-tuan, abah dia dah, tapi dia macam anak yatim. Dari sudut wanita itu perlu dibantu. Dia pun diciptakan semalam daripada apa tuan-tuan? Daripada tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita biarkan, dia akan terus bengkok. Tapi kalau kita nak betulkan dia dengan cara yang kasar, dia akan patah. Inilah hakikat wanita tuan-tuan. Itu ayat ketiga ya. Adapun ayat keempat tuan-tuan, cerita tentang saduqat. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Saduqat tu apa? Mahar. Jadi bab mahar ni tuan-tuan, jangan pula kita kelentong. Dia cerita dia macam mana sebab nuzul itu, sebab nuzul ayat seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, iaitu ada orang di zaman lampau, zaman itu tuan-tuan, dia kalau nikahkan anak ayah tuan-tuan, hantaran, mahar, semua bapa ayah kapu. Kan berapa? Dapatlah tuan-tuan rombongan daripada Saudi nak nikah dengan anak tuan-tuan, cantik lawa. Ya, Raja Brunei hantar rombongan Minang, anak kita kan. Anak dara tu lawa, baik, pengajian tinggi ke apa, baiklah semua tuan-tuan. Bagi. Hantarlah ke berapa mahar ni? Maharnya 3 juta. Ni cerita-cerita kayangan lah. So kita berangan lah sikit kan. Berapa hantaran? Hantaran sekian-sekian lah. Habis semua apa tuan, dikapu semua, diambil semua duit anak tu, duit pengantin tu. Maka itu tak boleh. Tuan si wali mengambil mahar, anak tak rasa, pengantin tak rasa duit mahar tu, itu tak boleh. Maka itu Allah turunkan perintahnya, tegurannya pada ayat yang keempat. Okey, baik. Qala at-tafsir wal bayan. Tuan-tuan sekalian, kita masuk kepada huraian ayat. Okey ya, huraian ayat tuan-tuan. Taib, maka kata Syekhuna, kata Prof. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, topik ayat ini iaitu dia nak ceritakan berdasarkan penurunan ayat tuan-tuan. Satu, kalau berkahwin tuan-tuan, kalau berkahwin, kita memilih untuk berkahwin bukan dengan anak yatim jagaan kita. Kan, dia ni pengurus anak yatim, asrama anak yatim. Kan, dia pula katalah bujang lagi, muda lagi pula, umur 25, graduate. Kan, anak yatim umur 18, umur 21. Tuan-tuan, budak perempuan tu lah. Maka dia macam mana? Dia jaga budak ni pula ada harta yang diwarisi daripada ayah dia. Budak ni pula dia cantik, berkonan, pengurus ni berkonan nak nikah dengan dia. Contoh tuan-tuan. Kalau kau agak-agak tak boleh berlaku adil, kau takut terambil duit budak ni, kau jangan nikah dengan dia. Carilah orang lain. Itu maknanya tuan-tuan. Ya, sebab tu dikaitkan ayat ni dengan isu yatim. Ya. Jadi, ataupun nanti kau kahwin dengan dia, macam-macam pula kau diskaun dengan dia pula. Maksudnya, si penjaga anak yatim ni, dia tengok, sebab dia dah 3 tahun jaga budak tu, dah graduate dah konvo dah boleh kahwin. Dia pula, pengurus ni pula tuan-tuan ambil kesempatan kata, minta diskaun lah kita punya mahar. Awak ni, saya kan dah jaga awak. Saya yang mengurus awak ni sampai berjaya. Tuan-tuan, dia ambil kesempatan untuk minta, untuk melunaskan ataupun mengurangkan mahar ataupun tak nak bayar mahar dan seumpamanya tuan. Maka sebab tu Quran kata kalau macam tu kau nak buat kat budak yatim tu, anak yatim tu, kau pindah, kau carilah perempuan lain, ya, kerana
Syekh Wabah kata orang perempuan ramai. Sebab tu isu poligami ini juga dia diberikan atas dasar wanita sangat ramai berbanding lelaki. Dan kalau kita perasan tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan yang lelaki ni lagi setujulah dengan saya kan. Setuju sebab apa tuan? Biasa lelaki ni tuan, dia semua memang dah kahwin. Sebab lelaki tuan-tuan akhir zaman ni susah kita nak cari yang baik. Betul tak? Macam nak puji diri sendiri ya tuan-tuan kalau tengok orang ni ada harapan sikit, nampak baik sikit, dia dah ada bini tu. Kau jangan nak kata-kata nak tokek dengan dia kan. Maknanya biasanya orang lelaki yang baik ni tuan, dia dah berkahwin lah. Dia dah ada isteri tuan-tuan itu kerana itu dia kata apa? Perempuan ramai. Jangan kau hanya tumpukan kepada anak yatim yang pernah kamu jaga, tapi kalau kamu takut termakan harta bini kau nanti, ataupun kau macam-macam isu mahar, kau nak diskaun lah semuanya, tinggalkanlah budak tu. Maksudnya pilihlah wanita-wanita yang lain di luar sana yang masih ramai tuan-tuan. Stok tersedia tuan-tuan, dan kita pun faham ramai sebahagian muslimat kita tak berkahwin kerana banyaklah faktor-faktor dia tuan-tuan. Antaranya tadi saya khabarkan stok lelaki baik semakin pupus kan. Yang baik-baik lah, yang tak baik mungkin ada lah ramai, tapi yang baik tu semakin pupus. Maka sebab itu kadang-kadang perempuan tu dia mengambil jalan baik tak payah kahwin lah. Kena tumbuk lah dengan lelaki kena pijak kat lelaki kojo bagi nak mampu lelaki taji duit dia semua, maka baik dia tak payah kahwin. Itu pun macam-macam yang berlaku tuan. Statistik ada tuan-tuan, kes-kes mahkamah pun ada dibuktikan dalam kitab-kitab yang saya baca tuan-tuan. Maka itulah isu dalam kes rumah tangga Taib. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isu yang ayat ketiga ni ialah dalam bab adil pada isteri-isteri. Kan, ni kita sebut ta'addud az-zawjat. Tuan-tuan, dia nak poligami. Istilah kahwin satu saya tak ingat, monogami ke apa tuan-tuan, gami jugalah ujung itu. Jadi ayat ini turun tuan-tuan ketika mana sebahagian penjaga yang menguruskan anak-anak yatim di bawah jagaan mereka ni tuan, dia tak mengambil berat tentang hak anak yatim tersebut. Sehingga ada kalangan masyarakat jahiliah yang kahwin berapa orang? 10 bini dia. 10. Dan mazhab itu masih ada. Kalau saya tengok di mana Thailand ke Burma, di Indonesia, ada lagi mazhab-mazhab itu yang tidak memahami hukum syariat batasan poligami 4. Dia hantam sampai 10. Saya pernah tengok satu siaran, dia satu bangunan tu 3 tingkat tuan-tuan. Bini dia ada berpuluh-puluh, digili-gilikan tuan-tuan dengan anak macam satu asrama lah. Semua bini dia semua anak dia. Tu ada pula mazhabnya tu. Tapi kalau bukan agama Islam, itu kita tak boleh nak kata apalah kan. Tetapi untuk syariat Islam, jangan kahwin sampai lebih daripada had dia. Maka Nabi kata SAW dalam satu kes, Nabi kata fariq saikhtar minhunna arba'a, pilih hempek yang lebih terpaksa kau ceraikan. Tuan-tuan maka sebab itu ini juga membabitkan isu poligami. Kalau yang tuan-tuan yang tak mampu, maka faham-fahamlah. Tuan-tuan tak payahlah boleh betul kan, tak payahlah ngada-ngada, duduklah dia diam tuan-tuan, pegang tasbih, berzikir lagi selamatlah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekhuna radhiyallahu an, kalau kamu mengetahui dan kamu merasai bahawa diri kamu ni akan menzalimi anak yatim tersebut. Apa bentuk anak yatim tuan ni nak kahwin ni? Iaitu kau tak nak beri mahar kepada dia. Ataupun nanti kau akan ambil harta apak dia yang wariskan kepada dia tu secara batil. Maka di situ seperti yang kita tegaskan tuan, kita jangan kahwin dengan anak yatim tersebut. Imam Al-Maraghi tuan-tuan dalam tafsir yang diterjemahkan oleh DBP ni, ini buku yang diwakafkan oleh Tokek Wati Tiga Benua oleh Abang Din Haji Zahuddin. Dia wakafkan kitab tafsir Maraghi ni tuan-tuan. Dia kata apa? Jika kamu khawatir akan termakan harta daripada isteri yang yatim, maka jangan kau kahwin dengan dia. Kan ini dalam bab hukum. Apatah lagi kalau kita masuk bab warak, maka untuk mengelakkan daripada berlaku kezaliman, maka kahwinlah dengan perempuan yang lainlah, bukan anak yatim tersebut yang di bawah jagaan kita contohnya kan.
Maka kahwin perempuan yang lain tu pula dia ada had dia. Satu, tuan-tuan, dia mulakan dengan dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', empat. Ada mazhab yang poning, tuan-tuan, dia campur lagi gila. Macam mana? 2 campur 3 campur 4 dapat 9. Jadi bini dia berapa? 9. Ini pun satu merapu. Tuan-tuan kan? Okey, baik. Selesai, tuan-tuan. Itu pilihan untuk si lelaki untuk berkahwin. Okey. Berkahwin pula Allah sebut dalam ayat ini fankihu. Maka nikahlah. Nikah ni tuan, kalau tuan-tuan faham dalam bahasa usul fiqh, al-amru yufidul wujub, maknanya wajib nikah, sebab ayat ini ayat amar, perintah. Kahwinlah. Tetapi dalam kita mengaji, tuan-tuan, bukan semua perintah itu wajib. Maka perintah di sini merujuk kepada perkara yang harus. Untuk si lelaki, berkahwin 2, berkahwin 3 ataupun 4. Bukan wajib. Ya, maknanya harus jika mampulah, dengan syarat mampu. Kan? Tuan-tuan, bukannya wajib untuk dia berkahwin ataupun berpoligami. Hatta tuan-tuan dalam bab bernikah pun, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia ada pertimbangan dari sudut hukum, ialah tuan-tuan, kahwin. Macam mana kahwin? Sampai peringkat dia jadi wajib kahwin. Kan baru tahun 2 kat kuliah ni. Umur berapa? 21. Untuk zaman kita ni kira muda lagi lah. 21, 20 tu bagi zaman kita ni kira muda. Kalau zaman atuk moyang kita marin, 20 tu kau tak kahwin, kita tak laku lah tu. Kira expired lah tu. Kan? Dia orang kahwin berapa umur kita? 13. Biasa 15. Orang-orang tua dululah tuan, nenek kita, moyang kita marin. Tapi zaman hari ni, kalau umur bawah 25 tu masih dianggap muda lah. Tuan-tuan Maka saya katakan tadi dari sudut hukum kahwin, perangkat jadi wajib kalau dia tak kahwin, tuan-tuan, dia buat benda yang bukan-bukan, yang bercanggah, yang luar tabi'i. Dia ni ada kemampuan, ada saving, atau mak kata kau kahwin jang, mak duit banyak ni, kita kau kaya, kau kahwin dia, mak sponsor semua. Ni PKP kita buat kondui PKP, walaupun dah bukan PKP, kita buat kondui PKP 30 orang je. Yang penting kahwin. Contoh nak selamatkan anak kan, tuan-tuan. Anak itu ada isu-isu yang menyebabkan kalau tak kahwin akan menimbulkan masalah, maka peringkat itu dia wajib kahwin. Kan? Wajib kahwin. Samalah juga kadang-kadang mak bapak ni dikahwinkan anak dara tu copek. Berapa umur anak kak? 19. Copek nikah sebab anak tu nak pergi belajar. Kalau kata luar negara. Kan? Anak tu nak pergi masuk asrama ke apa, asrama lah. Masuk universiti, tuan-tuan. Kau ada lelaki, lelaki pula baik lah. Lelaki yang bertanggungjawab, suami yang baik, yang soleh. Maka untuk lebih senang, dia nikahkan dia. Tuan-tuan, ada juga mengambil keputusan begitu, dan itu kita kata keputusan yang matang, yang bijak untuk menyelamatkan anak tersebut. Boleh tuan-tuan? Maka hukum berkahwin ni pun dia jadi wajib. Kita kebanyakan kita yang kahwin, tuan-tuan, hukumnya sunat. Kan, maknanya kita ada kemampuan, kita dah bekerja, dah ada sikit duit, dah bolehlah cari modal untuk mahar, hantaran, bolehlah hidup bersama. Tuan-tuan, di sini dah hukum dia sunat. Ataupun jadi harus je. Dikahwin pun tak apa, tak kahwin pun tangguh lagi 2-3 tahun pun tak ada masalah. Tuan-tuan, ada jadi makruh. Tapi ada peringkat, tuan-tuan, berkahwin itu walaupun dia kahwin seorang, hukumnya jadi haram. Kenapa? Dia confirm, tuan-tuan, akan ragging, akan bully bini dia. Kadang-kadang terbalik pula. Dalam akhbar juga sekarang, tuan, bini bedal laki dia. Ada juga. Jangan tuan-tuan kata, ini bohong. Tak ada juga kes-kes begitu. Yang isteri ni, tuan, dia pula, tuan, dia nanyo. Tuan-tuan, dia psycho, dia dera suami dia. Ada juga. Kalau jenis begitu, maka haram berkahwin. Kan? Menganiaya pasangan masing-masing. Okey, baik tuan-tuan. Selesai. Baik, maka 2, 3, 4 pilihan poligami. Tetapi tuan-tuan, kerana Quran tahu, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui batas kemampuan manusia, maka kau tak payahlah menggata nak kahwin lebih. Kau yang seorang tu pun kau tak terlayan, kau tak boleh buat elok-elok, tak jaga dia, maka cukuplah seorang, ya, kerana ta'adud itu, poligami itu dibenarkan bagi mereka yang yakin,
tuan-tuan, dia mampu melaksanakan keadilan antara isteri-isteri dia. Tu kan. Ya. Maka Quran sebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ini kita akan jumpa di ayat 129 dalam surah Nisa. Kamu takkan mampu berlaku adil pada isteri kamu walaupun kamu berusaha sebaik mungkin. Ini keadilan yang kita luar kontrol ialah dari sudut apa tuan-tuan? Kecenderungan hati, kasih sayang, tu bezo sikit. Tetapi yang keadilan yang dituntut ini ialah rumah, fizikal, duit raya. Bini pertama kau bagi 3,000, bini kedua kau bagi 30,000. Ini tidak adil, kata bini kedua kan. Tak boleh lah. Kan? Yang muda kita bagi yang best-best punya barang. Yang tua tuan-tuan kita bagi yang lusuh-lusuh expired punya. Itu tidak adil dari sudut pemberian tuan-tuan perkara-perkara yang zahir. Ya kan? Rumah, kenderaan, belanja, itu semua tuan yang zahir. Tapi yang luar kontrol ini ialah dari sudut kecenderungan hati. Okey, selesai tuan-tuan. Makna kalau nak nikah tadi boleh 2, 3 ompek. Kalau tak mampu cukup 1. Ataupun di zaman itu tuan-tuan ada siapa? Iaitu aw ma malakat aymanukum, kamu ada hamba sahaya. Zaman itu. Dia hamba sahaya tak ada komitmen nikah, tuan-tuan. Dia boleh kahwin je. Dia boleh bersama je dengan hamba sahaya tersebut. Tetapi kalau isteri, maka hukumnya berbeza dengan hukum hamba sahaya, tuan-tuan. Kenapa Quran membataskan perkahwinan itu hanya seorang? Alla ta'ulu, dhalika adna alla ta'ulu, dengan tujuan jangan nanti kamu nayo bini kau, berlaku zalim. Ataupun mengikut sebahagian riwayat kata Imam Syafi'i, tuan-tuan, alla ta'ulu itu kata Imam Syafi'i mentafsirkan ini tu, nanti kau ramai anak, 1 bini 10 anak, kalau 4 orang 40 kan. Kalau 40 betul lah tuan-tuan, rezeki tu Allah jamin. Tapi kalau jenis yang tak pandai mengurus, semayang pun lintang pukang, berdoa pun tak roti, tuan, dia dah jam 40 orang, macam mana nak bagi makan ni 40 orang kan. Komitmen banyak lah, ramai isteri, ramai anak, banyak komitmen. Akhirnya dia merompak, mencuri, kebuat lah macam-macam benda, yang akhirnya tuan-tuan menyebabkan tujuan perkahwinan itu tidak mencapai kepada maksud dia. Wal khulasah, kesimpulannya tuan-tuan, ya, syariat kita syariat yang menjaga tentang keadilan. Okey. Dan keadilan tadi bukan dari sudut hati tetapi dari sudut zahir. Yang mampu maka silalah berkahwin. Dan tuan-tuan, kalau yang tak mampu cukuplah dengan 1 isteri. Cuma Nabi SAW dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi pernah berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah kemampuan aku yang boleh aku agih-agihkan. Apa dia? Giliran bermalam, giliran ataupun tadilah pengagihan harta, itu yang dimiliki oleh manusia. Fala tu'akhidni fima amlik, ya Allah, janganlah kau seksa aku, hukum aku benda yang aku tak mampu kuasai. Apa tuan-tuan? Kecenderungan hati itu bukan kuasa kita. Itu tuan-tuan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Boleh beza ya tuan-tuan ya? Ya, maka disimpulkan oleh Syekhuna radhiyallahu an, kalau orang tak mampu berlaku adil, haram baginya berkahwin lebih daripada 1. Okey, baik. Selesai tuan-tuan ayat poligami ayat ketiga. Kita pindah ayat kompak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada suami, berpesan kepada suami-suami ini, ya, kalau kahwin, sorahkan kepada isteri kamu tu mahar mereka. Ya, bagilah dengan rela hati sebagai tanda kasih sayang yang terbina dan bukti tuan-tuan kecintaan yang ada. Itu biasa tuan-tuan. Kalau baru kahwin ni tak ada masalah. Kan? Kontut pun wangi. Honeymoon dah tuan-tuan, syahrul asal, bukan syahrul basal. Asal madu, basal bawang. Baru kahwin, suara tak pernah tinggi. Kan? Mana pernah dengar marah-marah, tongking-tongking, tak ada. Samalah lelaki perempuan, sama je. Lelaki macam tu, bini macam tu. Kalau sudah dah dapat anak, dah 10 tahun kahwin, cerita, oh dulu aku kawan dengan dia tu, dia suara dia slow, romantik, dia dengar tak dengar. Kalau sudah baru dengar poti yang sebenar. Kan? Baru dengar poti. Kan tuan-tuan Itu cabaran lah dalam perkahwinan kita. Ya tuan-tuan. Sama juga
saya teringat kisah Sayyidina Umar. Kan orang-orang krisis rumah tangga berlaku pada mana-mana tempat pun tuan-tuan. Bukan kita orang awam ni je, orang atas, orang bawah, orang ponting, ontak-ponting sama je. Kita menghadapi masalah yang sama lah. Pandai-pandailah kontrol. Tuan-tuan kan? Apa dia? Ya, krisis laki bini dia bergaduh lah. Tuan-tuan, nak pergi mengadu Sayyidina Umar minta nasihat. Konsultasi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, hakim zaman itu. Tengok tuan-tuan, sampai tepi rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pula masa tu tengah meninggikan suara dengan isterinya pun berbalas-balas. Bukan balas pantun. Masing-masing pun, tuan-tuan, hangin satu badan dua-dua. Jadi yang datang itu, tuan-tuan, yang datang tuan-tuan pun, kita ingat nak dapat nasihat Sayyidina Umar. Rupanya dia pun, rumah tangga dia pun macam tu lah. Ada masa pasang surut tuan-tuan, ada masa, itu hakikat kehidupan yang kita kena faham, yang kita kena redha, yang kita kena tempuh. Kan? Tuan-tuan ingat, pergi jumpa TGDS lah. Jumpa Ustazah Mimi lah, tuan-tuan. Tak juga. Tengok macam mana dia jaga Abdullah Azam. Mestilah budak tu bertakwa, soleh, tahajud, cakap Arab. Cakap Arab macam tuan-tuan lah yang tahu ana je lah. Lain tak tahulah. Ana je lah satu kalimah bahasa Arab yang ada dalam kepala dia. Tuan-tuan kan? Jadi makna tuan-tuan, kita nak kata mendapat satu modul yang tepat pada seseorang pun tak dapat. Sebab dia pun ada masalah keluarga dia. Orang ini pun tuan-tuan ada masalah keluarga dia. Jadi masing-masing kita pandai-pandailah tuan-tuan meneruskan kehidupan kita. Pandai-pandailah kita kontrol, kita buat mana yang kita mampu, insya-Allah kan. Okey, baik. Berdasarkan ayat tentang mahar ini pula tuan-tuan, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ayat menyerahkan mahar ini iaitu kepada siapa? Kepada suami. Abang, suami, kau jangan pula ambil duit mahar bini kau ya. Sebab zaman dulu tuan-tuan, zaman ketika sebelum perintah ayat ini turun, dia orang buat apa tuan? Dia akan kautim tu. Tak apalah, Timah ke Bedah ke Siti Nurhaliza ke, dia kata apa? Arisuki watarisi nani. Itu bahasa dia tuan-tuan. Kan, kau mati esok, dia akan warisi harta kau. Kan? Tuan-tuan nanti kita akan baca ayat miras tuan-tuan. Menarik surah Nisa ini ada ayat tentang harta pusaka, tentang miras. Tuan-tuan kan, masing-masing akan dapat hak masing-masing. Tuan-tuan kan, itu kita akan bacalah. Kalau yang suami ni tuan, suami, kalau isterinya meninggal, isteri pula kerja best, maknanya pangkat besar, tuan-tuan, meninggal grade 54, meninggal grade 52, maknanya gaji dah besar, pencen dah 5,000, contohan tuan-tuan kan, pencen separuh lah tu. Jadi si suami tu dah confirm akan dapat berapa tuan? Separuh daripada hati, nisfu, separuh, bukan ahmad nisfu, sebahagian hati isteri tu, tuan-tuan dah totalkan berapa, tinggal 1,000,000, sebahagian 500,000 tu memang laki dia punya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dengan syarat isteri yang meninggal tu tak meninggalkan anak, tak ada anak. Kalau dia ada anak, lelaki suami dia ni tetap ada bahagian, dapat 1/4. Besar peruntukan suami ni daripada warisan si isteri. Tapi kalau suami yang meninggal, tuan-tuan, maka tuan-tuan, ini bukan cerita Doremi ni. Siapa mati dulu? Do ke Minah? Dah bergamuk pula Mahmud Jun dengan bini muda dia, dengan ex isteri dia datang. Ni yang mati dulu, yang ceti pula datang minta cukai tuan-tuan. Kan? Bergaduh lah si Mahmud Jun ni dengan mantan isteri dia, dengan janda dia. Bergaduh-gaduh, Do mati dulu, Minah mati dulu. Orang datang kutip, kita ceti datang pun, muka Piramli pun masam sebab hutang banyak. Ketika 3 orang, seorang India, seorang Cina, seorang Melayu kutip hutang tuan-tuan, halalkan, maka buka balik jenazah Piramli tu disonyum. Kesudah dua-dua mati tuan-tuan, dua-dua berlakon mati. Mahmud Jun kata apa? Siapa tahu siapa mati dulu, aku bagi 100. Dah dua-dua jenazah ni bangun pula nak rebutkan 100 tuan-tuan. Itu cerita almarhum Tan Sri Piramli tuan-tuan. Okay, baik. Jadi bab warisan tadi. Sehingga ayat ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ditujukan kepada suami, tuan-tuan, dia nak kahwin free tak payah mahar. Apa yang kau nak mahar? Kata dia kan, esok
aku akan warisi harta kau, dan kalau aku mati kau akan warisi harta aku. Jadi tak payah mahar. Ini tuan-tuan, perangai orang dulu. Maka Quran kata tak boleh. Hak mahar itu memang perlu diberikan kepada isteri tersebut. Ini satu riwayat. Manakala pandangan yang kedua mengatakan penyerahan mahar itu Allah tegur kepada wali, bapa pengantin. Mungkin atuk dia, kalau pak tak ada, mungkin pak saudara dia, tuan, ikut turutan wali lah. Tuan-tuan, maka ya, untuk wali-wali ini semua, bukan wali syekh, wali ulama, wali kutub, wali abdal, wali nujaba, bukan. Ini wali nikah. Maka kata Imam Ibn Abi Hatim, tuan-tuan kata ada orang yang mengawinkan anak dara dia, diambil semua mahar tersebut, sehingga anak tu tak ada bondo pun, nak beli baju pun tak dapat nak beli dengan duit mahar itu. Kan? Tak adalah kata nak dapatkan satu golang ko nak beli, tak ada, tak rasa langsung. Sebab apa? Wali dia tu, dia penjaga tu ambil semua. Ni Quran tegur, jangan buat macam itu. Dan kalaulah nanti isteri tersebut kata tak apalah bang, ini kita share lah, mahar ini 10,000 ni abang ambil lah, 5,000 buat beli motor contoh, kita baru kahwin, kenderaan pun tak ada, abang ni pun jenis muka pokai, duit tak ada, abang ambil lah ni duit ni. Jadi kalau isteri bagi dengan kerelaan, dengan rela hati, kita pun tuan dengan gembira hati memakan harta mahar tersebut, maka hukumnya harus. Dia tak akan membabitkan perkara yang haram. Perkara itu dibenarkan dalam Islam kalau si isteri memberikan maharnya secara rela kepada suaminya. Tuan-tuan sekalian, ya. Okey, menarik lagi, semalam kita dah sebut kenapa Quran menggunakan bahasa wa'atul yatama. Berikan kepada, tuan-tuan, si anak yatim itu amwalahum, harta mereka, dan Quran sebut apa dia? Wala ta'kulu, jangan makan harta anak yatim. Kenapa Quran fokuskan makan, tuan-tuan? Bab makan. Sama jugalah dalam ayat ini, tuan-tuan, ya, disebutkan kalau si isteri tadi dia mempunyai hak yang penuh bagi mahar tersebut. Wali ataupun suami jangan ambil mahar itu. Ya, tapi kalau dia dengan rela hati bagi kat kita, maka Allah kata apa? Fakuluhu, makanlah. Jadi poin dia, kenapa Quran gunakan makan? Kerana tuan-tuan, sama macam saya sebut semalam, fokus utama dalam harta ni, dalam kita ada benda, nilai yang boleh kita beli untuk mendapatkan makanan. Dan tuan-tuan, biasanya dalam urusan transaksi, kita perlukan makan harian. Kalau kita puasa pun, kita nak buka puasa, nak sahur, makan juga, tuan-tuan. Maka dia sebut makan, tuan-tuan, tapi bukanlah menolak kepentingan dan keperluan lain. Maka nanti jangan ada suami ataupun wali, dia ambil mahar perempuan itu, tapi dia kata, tak apa ustaz, saya bukan makan duit ni dah. Duit 5,000 ni saya tak buat makan. Ya, saya beli ni beli saham. Pun tak boleh. Tak ada, 5,000 ni saya bayar duit api. Pun tak boleh. Apa bentuk penggunaan pun tak boleh. Tetapi kenapa Quran sebutkan makan? Kerana makan itulah tujuan utama dalam sudut kita memiliki harta. Sama yang saya sebut semalam, tuan-tuan, kenapa Quran sebut lahmul khinzir? Ya, haram makan daging babi. Tapi bukan makna selain komponen daging itu halal makan. Sup ekor babi ko, kepala babi ko, kulit babi ko, jilitin, semua tu haram. Walaupun dia hanya menyebut daging, kerana daging itu biasanya pada binatang, daging itulah yang menjadi kegunaan utama bagi sesuatu binatang ternakan. Ataupun binatang-binatang yang Allah ciptakan, tak ada yang halal, yang haram, yang dimakan oleh orang kafir, tak kira halal haram, tuan-tuan. Tetapi semua itu, walaupun sebut laham, daging, tetapi semua komponennya adalah haram. Okey, tuan, 10 minit lagi. Okey, qala radhiyallahu an, tuan-tuan, di sini ada perbincangan kesimpulannya lah. Ya, jadi satu, pada ayat poligami itu maknanya berlakulah adil dalam harta anak yatim. Ataupun kalau berkenan nak kahwin dengan dia, tuan-tuan, ada kelebihan kahwin anak yatim ni. Apa sebab? Tuan-tuan, kelebihan kahwin anak yatim ni, antara kelebihan dia, tuan-tuan, tak payah gaduh untuk cabut undi ataupun wan tujus untuk balik raya. Tak payah. Kan? Kalau bini Qadah, yang orang tak balik kampung tu muka masam lah. Jadi pagi tu tak ada sarapan lah. Kopi semai raya, pergi macam tu je.
sebab dia tension tak balik kampung dia. Salah faham kita ni, sentimen gayo kita ni sangat kuat. Kan tuan-tuan kan? Sentimen kita pula keluarga pun sangat kuat. Walaupun si perempuan tu dah berkahwin, tapi masyarakat Melayu kita ni, kita sangat menjaga hubungan dengan keluarga isteri tu. Kalau Arab tuan-tuan tak sama. Arab tu kau dah kahwin dengan lelaki kau dengan lelaki kau lah. Kau tak tengok muka dia pun tak apa. Arab tak ada berbangkit pun isu balik rayu ke apa, tak. Dia dengan lelaki dia je. Tuan-tuan, itu style Arab. Okey. Tetapi saya katakan tadi, kelebihan bagi orang yang kahwin dengan yatim tuan, dia dah tak ada mak bapak. Dia tak payah nak berebut-rebut nak balik kampung. Dia dengan lelaki dia je lah. Ini tuan-tuan, sedikit kelebihan bagi mereka yang mampu berlaku adil, yang tidak menganiaya isterinya yang yatim tuan-tuan, dan kalau begitu dibenarkan. Termasuk juga dalam bab poligami tadi disyaratkan supaya berlaku adil tuan-tuan. Sebenarnya ayat ini kita akan belajar nanti 3 bulan akan datang. Tuan-tuan, kita akan belajar nanti ayat yastaftunaka fin nisa. Ini ayat dah hujung-hujung 170 lebih ni tuan. Ya qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Ayat ini kita akan baca nanti tuan, surah yang sama, insya-Allah kau panjang umur 3 bulan lagi lah. Ya. Baik tuan-tuan. Maka pada poin yang kedua, kesimpulan yang kedua, pengajaran yang perlu kita ambil daripada perbincangan pagi ini tuan-tuan, ya, iaitu kepada penjaga, ya, wali, pengurus anak yatim, tolonglah bersifat jujur. Apatah lagi yang membabitkan perkahwinan. Dia contoh macam mana pak saudara jaga anak buah perempuan. Dia ni ada anak lelaki. Jadi anak dia dengan anak buah dia sepupu lah. Sepupu boleh kahwin tak? Boleh. Jadi susah-susah kau kahwin je lah dengan sepupu kau ni. Tetapi pula tuan-tuan, kahwin dengan sepupu tu halal. Kan, pasangan isterinya itu ialah anak buah dia ataupun anak yatim yang dia jaga. Boleh, tetapi jangan pula bapa tersebut dia diskaunnya, ditolaknya mahar untuk anak dia berkahwin dengan sepupu tadi yang yatim, ataupun bapa ni tadi dia ambil mahar itu, dia pula yang punyakan mahar tersebut. Ini semua hukumnya haram. Tuan-tuan okey, baik. Dan adalah perbincangan ulama mengenai mengawinkan budak kocik. Kocik ni maknanya belum balik pun lagi si anak tu. Boleh tak kita kahwinkan dia? Tuan-tuan maka di sini ada perbincangan para ulama. Diharuskan mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Adakala mazhab imam kita, Imam Malik, dan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan, dan majoriti ulama mengatakan tak boleh kahwinkan budak kocik. Sampailah dia peringkat balik, baru kita kahwinkan dia, dan masing-masing mengemukakan dalil tuan-tuan. Okey. Baik tuan-tuan sekalian. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga tuan-tuan, dalam bab yang kita bincangkan ini dari sudut apa tadi, satu mazhab yang poning yang saya khabarkan, dicampur masna 2, salasa campur 3 berapa 5, waruba ompek. 5 campur ompek berapa kau kahwin? 9 kata dia. Tak, bukan begitu. Kaedah dia tuan, maksimum kemampuan lelaki, maksimum yang dibenarkan oleh syarak hanyalah 4. Itu pun maksimum tuan-tuan. Ya. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, ya, ada perbincangan jugalah. Hamba sahaya dia boleh kahwin berapa orang? Sebagian ulama kata dia separuh daripada yang merdeka. Merdeka 4 maknanya dia boleh kahwin 2 je. Tuan-tuan kan? Ada kata tak, dia dengan orang merdeka sama ompek. Jadi saya ingat perkara tu tak ada berlaku lah zaman kita, sebab zaman kita tak ada hamba sahaya tuan-tuan. Dan antara lain perbincangan pagi ni saya dah boleh terus kepada ayat yang keempat tuan-tuan, iaitu ya, membabitkan mahar bagi isteri tersebut tuan-tuan. Ya, maka kita dah fahamlah khairun nisa'i aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mahra. Perempuan yang paling berkat adalah perempuan yang paling sedikit maharnya. Kan? Jadi untuk mak bapak yang ada anak dara, jangan terlampau sulitkan keadaan, menyusahkan keadaan. Kau nak anak dan boleh confirm jawatan dulu, kurang-kurang grade 48. Kalau kancil, tekat kancil, Azia, Beza, Myvi tak payah. Kurang-kurang tuan-tuan, apa dia?
Camry 2.5. Kalau Alphard sebulan 3,000 afdal. Lepas tu dengan anak-anak kau kena jual sekali dengan Alphard tu. Duit tak ada dah. Jadi tuan-tuan, bagi mak bapak ni dia kena bersifat bukanlah menjual anak, tetapi ada sikap tolak ansur, tengok mana ruang-ruang yang boleh dibantu. Tapi itu pula anak zaman now ni, zaman moden sekarang ni pula, semua bergantung dengan mak bapak lah pula. Itu pun menyakitkan hati juga. Ada mengadu, komplain. Bapak ni kedekut, kata dia. Dia buat kenduri kahwin pun tak nak sponsor. Hai. Kan, merajuk dengan abah dia sebab abah dia tak sponsor dia kahwin. Hai. Kau kahwin pun dapat kau kena tanggung kau. Ini tuan-tuan tak menurih. Tak senonoh lah nama tuan-tuan. Ya, tetapi maknanya kita kata untuk bapak tadi dia top up sikit, mudahkan. Yang penting perkahwinan tu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Cukup begitu je. Tak payah bermewah-mewah dan jangan terlampau cerewet. Yang tak bolehnya cerewet dalam menentukan tuan-tuan pasangan ataupun perkahwinan bagi anak-anak kita, tuan-tuan sekalian. Jadi saya kira itulah perbincangan yang boleh saya bentangkan pada pagi ni, insya-Allah. Cuma tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok dalam buku kita kenapa hikmah poligami. Tadi saya dah sebutlah perempuan ramai kan, dari sudut, kemudian ada jenis yang naluri seks dia terlebih pula tuan-tuan, ataupun ingin memperoleh zuriat. Ini semua faktor-faktor yang menyebabkan diharuskan berpoligami. Okey. Kemudian tuan-tuan, habis Nabi boleh kahwin lebih empek. Kenapa Nabi punya isteri 9? Ada kata 12, ada kata 14. Kenapa boleh? Kenapa kita tak boleh? Ini tidak. Siapa yang ngomong ini tidak adil untuk Nabi, orang tu poning. Sebab tuan-tuan, ya, perkahwinan Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan ialah ya di bawah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan poligami Nabi tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan kerana Nabi tu mustahil berlaku zalim. Nampak? Kita yang seorang pun kita zalim kan? Maka Nabi SAW mustahil berlaku zalim pada isteri-isterinya. Bukan Nabi pernah berlaku zalim pada isteri, Nabi tak pernah berlaku zalim pada semua umatnya. Nabilah manusia yang paling adil, maka Allah izinkan Nabi SAW untuk berkahwin lebih daripada ompek, tuan-tuan. Dan juga kita perhatikan ya, semua isteri Nabi tu janda, kecuali Sayyidah Aisyah, tuan-tuan, binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, ya. Dan banyak yang janda, tuan-tuan, mangsa-mangsa perang. Kan, Nabi kahwin dengan Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah nak Sayyidina Umar kan. Ini saya bentang semalam dalam TV Hijrah, tuan-tuan, rakaman. Kan, Nabi kahwin dengan Sayyidina seorang sahabat ahli Sufah. Dia meninggal, Nabi kahwin Sayyidah Sofiyah. Semua itu tuan-tuan ya merupakan mangsa-mangsa perang. Tuan-tuan, ada yang tuan-tuan merupakan ya hamba sahaya. Tuan-tuan, ada pula tuan-tuan yang dah pernah berkahwin 2 kali. Sayyidah Khadijah kan suami berkahwin dengan Nabi SAW, merupakan Nabi tu tuan-tuan suami yang ketiga untuk Sayyidah Khadijah. Sayyidah Maimunah Al-Hilaliyah tuan juga pernah berkahwin 2 kali. Nabi ni dan tuan-tuan jadi suami yang ketiga. Kan tuan-tuan, Nabi SAW menyelamatkan ibu-ibu tunggal di zaman itu. Tuan-tuan dan menyelamatkan anak-anak yatim. Ini tuan-tuan boleh baca nanti dalam sedikit kupasan Syekhuna Prof Wahbah mengenai kenapa Nabi dibenarkan kahwin lebih daripada 4. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi tuan dalam bab pengurusan harta anak-anak yatim. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak habis puasa 6, dengan segala hormatnya usahakan untuk habiskan agar kita dapat fadilat puasa sepanjang tahun. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan tolong cepat hubungi admin untuk dapatkan kitab Yang dekat Dokek, Abang Nek boleh tolong hantarlah jiran-jiran kita ni. Mungkin Abang Nek boleh tolong hantar, admin kita boleh tolong hantar kitab-kitab tu. Terima kasih tuan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah.